Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Kisah Badang, pahlawan legenda Temasik. Badang merupakan seorang tokoh legenda Melayu yang dikaitkan dengan Sungai Batu Pahat di Johor pada masa kini. Menurut cerita rakyat dan hikayat Melayu, beliau adalah anak tunggal kepada sepasang petani miskin yang bekerja keras sepanjang hidup mereka. Selepas kematian ibu bapanya, Badang merantau untuk mencari rezeki dan akhirnya bekerja sebagai buruh kasar kepada seorang tuan tanah kaya yang dikenali sebagai orang kaya Nirasura di sebuah tempat bernama Salung atau Saluang di Aceh, Sumatera. Badang digambarkan sebagai seorang pemuda bertubuh kecil dan paling lemah dalam kalangan para pekerja. Tugas mereka adalah membersihkan kawasan hutan dan semak samun untuk membuka tanah pertanian baharu. Sebagai hamba atau pekerja tanpa upah tetap, mereka tidak menerima gaji dan hanya diberikan beberapa genggam beras setiap hari yang tidak mencukupi untuk menampung tenaga bagi kerja berat tersebut. Bagi menampung keperluan makanan, Badang memasang perangkap ikan di sungai berhampiran setiap petang dan mengambil hasilnya pada waktu pagi. Namun suatu hari, beliau mendapati perangkapnya kosong, hanya tinggal tulang dan sisik ikan. Kejadian itu berulang beberapa hari berturut-turut, sehingga menimbulkan kemarahan dan kekecewaan dalam dirinya. Untuk mengetahui puncanya, Badang bersembunyi di dalam semak berhampiran perangkapnya sambil bersenjata rotan atau parang, bergantung kepada versi cerita. Ketika menunggu, beliau tertidur dan bermimpi menjadi seorang yang sangat kuat, mampu mengangkat batu besar, mengangkat perahu yang syarat muatan, dan hidup dalam kemewahan bersama keluarganya. Dalam mimpi tersebut juga, beliau menelan sesuatu yang keluar dari mulut seekor makhluk besar dan hodoh. Apabila terjaga pada waktu subuh, Badang melihat seekor makhluk yang menyerupai apa yang dilihatnya dalam mimpi. Makhluk tersebut dikenali sebagai hantu air, yaitu roh atau semangat air dalam kepercayaan masyarakat Melayu lama. Makhluk itu digambarkan bertubuh besar, bertanduk, bergading dan bermata merah, dengan rambut panjang serta tubuh berbulu. Ia sedang memakan ikan-ikan dalam perangkap Badang sebelum tertidur. Didorong oleh kemarahan, Badang mengikat rambut makhluk tersebut pada batu menggunakan jaringnya. Hantu air itu memohon dilepaskan dan berjanji akan menunaikan satu permintaan Badang. Setelah berpikir, Badang tidak meminta kekayaan atau kuasa gaib. Sebaliknya memilih untuk memiliki kekuatan luar biasa agar tidak lagi lemah dan keletihan ketika bekerja. Hantu air bersetuju dengan syarat Badang perlu menelan apa yang dimuntahkannya. Dalam satu versi, makhluk itu memuntahkan kembali ikan-ikan yang telah dimakan dan Badang menelannya sedikit demi sedikit. Dalam versi lain, makhluk tersebut mengeluarkan 2 biji geliga merah untuk ditelan oleh Badang. Selepas itu, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa, walaupun tubuhnya kekal kecil. Kekuatan Badang terbukti apabila beliau berjaya membersihkan kawasan hutan dengan cepat. Orang kaya Nirasura terkejut melihat hasil kerjanya, dan setelah mengetahui kisah sebenar, beliau membebaskan Badang daripada perhambaan, dengan syarat kekuatan itu tidak digunakan untuk bermegah-megah, sebaliknya untuk membantu orang lain. Sebagai orang bebas, Badang kemudiannya menuju ke kerajaan Singapura atau Temasik. Pada suatu hari, beliau menyaksikan sekumpulan lelaki coba menolak sebuah kapal besar ke dalam laut, tetapi gagal. Walaupun ditertawakan kerana tubuhnya kecil, Badang diberi peluang oleh Raja Paduka Sri Rana Wikrama untuk mencoba. Dengan kekuatannya, Badang berjaya menolak kapal tersebut seorang diri. Kejayaan itu menyebabkan beliau dilantik sebagai hulu balang utama semasa pemerintahan Sri Rana Wikrama, pemerintah ketiga Temasik, sekitar tahun 1362 hingga 1375. Sejak itu, Badang sering diminta melakukan pelbagai tugas yang memerlukan kekuatan luar biasa. Salah satu peristiwa terkenal ialah ketika beliau dihantar mengambil daun kuras dari Kuala Sayong di Sumatera. Ketika memanjat pokok, dahan patah dan beliau terjatuh,
lalu kepalanya terhentak pada batu. Anehnya, Badang tidak cedera. Sebaliknya, batu tersebut terbelah dua. Batu itu dikenali sebagai batu belah dalam cerita rakyat tempatan. Ketenaran Badang tersebar ke negeri-negeri lain. Seorang raja dari India menghantar juaranya, Nadi Bijaya, untuk mencabar Badang dalam pertandingan kekuatan. Mereka bersaing dalam beberapa acara, dan keputusan sentiasa seimbang. Akhirnya, mereka bersetuju untuk mengangkat seketul batu besar di hadapan istana. Nadi Bijaya hanya mampu mengangkatnya setinggi lutut, manakala Badang mengangkat batu tersebut ke atas kepala dan melemparkannya ke laut. Raja India mengakui kekalahan dan menghadiahkan 7 kapal kargo kepada Badang. Badang terus berkhidmat dan mengalahkan pencabar dari pelbagai negeri, termasuk Jawa. Namun setelah sekian lama, beliau memilih untuk bersara dan kembali ke Sumatera untuk menjalani kehidupan yang tenang sehingga akhir hayatnya. Menurut cerita, pemerintah India yang pernah mencabarnya menghantar batu marmar untuk diletakkan di kuburnya sebagai tanda penghormatan. Kisah Badang terus hidup dalam budaya populer Melayu. Film Badang diterbitkan pada tahun 1962 dengan lakonan Wahid Sate. Watak Badang juga muncul dalam film Majika pada tahun 2010. Walaupun ada pihak yang menganggap kisah ini sebagai mitos, Badang kekal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kebebasan dalam warisan sastra dan sejarah Melayu. Legenda Badang mencerminkan perjalanan seorang hamba yang dihina menjadi hulu balang yang dihormati. Satu kisah yang menggabungkan unsur sejarah, mitos, dan nilai moral dalam tradisi Melayu.